Kedudukan Masjid Kampung Laut dan juga kekerajaanan yang terbina di Kampung Laut ini oleh Raja Kampung Laut sebenarnya mempunyai kaitan dengan perkembangan sejarah politik yang berlaku di kawasan Pantai Timur sebenarnya ini, termasuk Kelantan dan juga Patani. Satu catatan yang penting ialah pada 1830-an yang sebenarnya bermula daripada tahun 1786 berlaku pergolakan besar di kawasan Pantai Timur ini kerana kejatuhan petani di tangan Siam pada 1876. Dan antara reaksi-reaksi yang penting ialah para ulama yang datang daripada Mekah, orang-orang Melayu dari Mekah, mereka telah memberikan reaksi di mana mereka telah balik ke alam Melayu ini untuk berjihad mempertahankan petani. Di situlah yang menyebabkan orang-orang Kelantan terlibat sama dalam peperangan. Dan selain itu, tokoh-tokoh ulama yang besar dalam sejarah seperti Syekh Abdul Samad Al-Falembani, seperti Syekh Daud Al-Fatani, yang mereka bergiat di Mekah balik untuk terlibat dengan perjuangan mempertahankan petani. Dan juga mungkin Kelantan akan jatuh ke tangan Siam sekiranya tidak ada tindakan-tindakan yang dibuat. Di sini ada beberapa penemuan yang saya telah dapati. Antaranya ialah Syekh Abdul Samad Al-Falembani, seorang tokoh ulama yang sangat terkenal dengan kitab Syarus Salikinnya. Beliau adalah seorang ulama yang ada hubungan keluarga dengan Mufti Kedah, kerana ayahnya Mufti Kedah, adindanya juga Mufti Kedah. Sedangkan beliau sendiri adalah anak daripada ibu yang berasal dari Palembang. Beliau balik ke Palembang dan dikatakan datang menyertai peperangan ini melalui Pantai Timur. Dan beliau disebutkan telah menyinggahi satu kawasan di Kemaman dan mempunyai isteri di sana. Mereka singgah dan berkeluarga sementara, ada anak-anak, mendirikan surau masjid. Dan ada catatan yang lebih menarik mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad ni selepas beliau menyinggahi Kemaman, beliau telah datang dalam rangka untuk ke petani berjihad itu, singgah di Kampung Laut. Dan di sinilah beliau singgah di sekitar tahun 1815 ke 1820-an dan mengahwini gadis di Kampung Laut ini. Dan dikatakan putera beliau hasil perkahwinan itu ialah seorang yang bernama Yaqub bin Abdul Samad. Dan selepas itulah baru beliau menyertai jihad di Patani, dan akhirnya beliau syahid di Cenak. Kuburnya masih ada di Cenak sekarang, di sekitar tahun 1830-an. Dan Yaqub bin Abdul Samad ini disebut setengah pencatat sejarah, kemudiannya telah dilantik sebagai seorang menteri di dalam kerajaan yang dibentuk oleh Raja Kampung Laut, bergelar Wazir Raja Kampung Laut, yang terkenal sejarah Kelantan itu sebagai Datuk Cik Kub, Wazir Kampung Laut itu. Wallahualam. Keadaan dan perkembangan politik yang berlaku di Kelantan selepas daripada kemangkatan Sultan Muhammad yang pertama pada 1837 telah menimbulkan satu konflik di mana berlaku perebutan takhta di dalam kerajaan Kelantan. Raja Ismail ataupun Long Ismail, Raja Kampung Laut, selepas baginda mangkat, jawatan Raja Kampung Laut telah dipegang oleh anaknya Long Muhammad ataupun Long Ahmad, yang dalam masa yang sama telah dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan oleh Sultan Muhammad yang pertama, bergelar Tuan Besar. Tuan Besar ni adalah Raja Kampung Laut merangkap Menteri Besar Kelantan. Apabila berlaku kemangkatan Sultan Muhammad yang pertama pada 1837, berlakulah perebutan takhta di antara tiga tokoh, iaitu yang pertama Raja Bendahara Long Zainal ataupun sebut Long Jainal dalam sejarah Kelantan. Kemudian anak anda kepada Long Tan yang juga anak angkat kepada Sultan Muhammad pertama, iaitu Long Senik ataupun dikenal dengan Long Senik Mulut Merah. Dan juga Tuan Besar. Tuan Besar sebagai anak saudara kepada ataupun sepupu kepada Sultan Muhammad yang kedua, yang pertama ini, tersenarai sebagai salah satu tokoh-tokoh yang akan yang layak dikelayak untuk menjadi Sultan Kelantan. Maka berlakulah persaingan, perebutan takhta dan seumpamanya yang menyebabkan tercetusnya perang
saudara, perang saudara ataupun civil war ini berlaku di antara 1837 sehingga 1839. Perang itu yang menyebabkan akhirnya Long Senik Mulut Merah berjaya mendapatkan kerajaan dan menerima pengiktirafan daripada kerajaan Siam di Bangkok. Maka terbentuklah Kesultanan Kelantan di bawah Long Senik Mulut Merah ataupun nama rasminya Sultan Muhammad yang kedua. Daripada peristiwa itu, kemudian timbul satu lagi konflik yang baru, iaitu apabila kekandanya iaitu Tuan Senik Kota juga berminat menjadi sultan. Maka berlaku lagi pergolakan yang baru sehingga tahun 1841. Untuk menyelesaikan semua krisis ini, Siam melalui Raja Legor telah menahan dua orang tokoh ini, iaitu Raja Long Zainal dan juga Tuan Besar. Lalu kedua-duanya dibawa ke Legor dan kemudian dirajakan di beberapa negeri di Thailand ataupun di Patani, di mana Long Zainal dirajakan di Nong Chik dan Tuan Besar dirajakan di Patani. Kerana sebelum itu raja-raja Patani lama semua dihapuskan, digantikan Raja Siam, dikembalikan kepada Melayu, kepada Long Ahmad tadi. Daripada perpindahan inilah yang menyebabkan keluarga Datuk Cik Kub ini sebagai wazir kepada Raja Kampung Laut, mereka bersama-sama berpindah ke Patani. Kerana itulah anak-anak cucu Raja Datuk anak cucu Datuk Cik Kub ni kita dapati bertebaran di Patani hari ini. Kerana perpindahan ini, di mana Datuk Cik Kub dilantik pula menjadi pembesar di Patani di bawah Long Muhammad yang dikenali sebagai Sultan Muhammad yang pertama di Patani. Daripada keturunan Sultan Muhammad itulah sebenarnya pada beberapa generasi melahirkan sultan yang terakhir, Sultan Abdul Qadir Kamaruddin. Daripada keturunan beliau juga lahir beberapa tokoh besar dalam politik Malaysia. Antaranya Tengku Ahmad Ritaudin, bekas Menteri Luar yang terkenal itu. Antaranya Tengku Budriah Tengku Ismail, bekas Permaisuri Agong. Antaranya Datuk Ni Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan sekarang. Itu antara keturunan-keturunan beliau yang hari ini nama-nama mereka masih dikenal dalam politik demokrasi hari ini. Wallahualam. Salah satu peranan kampung laut yang besar ialah kedudukannya sebagai pintu masuk kepada negeri Kelantan. Kapal-kapal yang berlayar sama ada membawa tokoh-tokoh politik, pedagang-pedagang dan juga pendakwah yang masuk di Kuala Sungai Kelantan, mereka selalunya berlabuh di kampung laut. Kerana di sini ada kelengkapan, kemudahan, termasuk yang paling penting itu masjid untuk mereka beribadat dan seumpamanya. Kemudian daripada situ, ketika konflik sedang memuncak di Kelantan sekitar tahun 1837 itu, sebenarnya Kelantan pernah menerima kunjungan seorang pemikir Melayu yang penting, iaitu Munshi Abdullah. Munshi Abdullah ni adalah seorang tokoh yang berasal daripada Melaka dan pernah berkhidmat dengan British di Singapura, dan beliau ditugaskan oleh British untuk satu urusan dan datang ke Kelantan, berlayar ke Kelantan. Dan dalam perjalanan ke Kelantan itu, beliau tiba di Kota Baru sekitar tahun 1837 ketika perang belum tercetus secara besar-besaran. Dan beliau mendapati ketika sampai di sini, beliau singgah di kampung laut dan beliau mencatatkan keadaan masyarakat di kampung laut dan juga di kampung sebelah, iaitu kampung penambang. Dan beliau mengatakan bahawa ketika itu beliau telah bertemu dengan seorang tokoh politik tempatan, iaitu Datuk Cik Ngah. Cik Ngah ni ialah penghulu yang menjadi penghulu di kampung penambang. Dalam hubungan yang berdekatan tu, dan beliau berkata bahawa bila beliau berjumpa Datuk Cik Ngah, Datuk Cik Ngah tu mempunyai koleksi buku-buku manuskrip yang banyak. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya di kawasan kampung laut dan kampung penambang di sebelah sana kan, ialah bukan sahaja menjadi pusat ibadat, tetapi dia sudah menjadi pusat ilmu. Menunjukkan manuskrip itu menunjukkan bahawa ada satu
perkembangan baru intelijensia di kalangan orang Melayu, di mana mereka sudah mula menulis, membaca dan sebagainya. Dan termasuk dalam manuskrip ini disebutkan beberapa hikayat, kitab-kitab, teks undang-undang yang disebut, yang dilihat dalam koleksi itu. Sebenarnya Datuk Cik Ngah yang menjadi penghulu penambang ini ialah ayahanda kepada Datuk Cik Hak yang menjadi Menteri Besar Kelantan pada zaman Sultan Mansur. Anaknya Datuk Cik Hak ataupun Cik Saad, di bahasa Kelantan sebut Cik Hak. Cik Hak bin Pengungah ni ialah Menteri Besar Kelantan daripada 1890 sehingga 1894. Jadi di sini kita telah lihat satu perkembangan yang baru telah berlaku. Iaitu kalau sebelumnya kita hanya mengandaikan bahawa masjid ini menjadi pusat singgahan pendakwah-pendakwah untuk mereka mengembangkan Islam di sekitar Kelantan, tetapi satu perkembangan yang baru iaitu di kawasan ini sudah mula muncul gerakan intelijensia, lahirnya ulama-ulama yang menulis bukan saja kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, teks-teks undang-undang yang menunjukkan satu perkembangan yang sangat pesat dari segi keilmuan Islam di Kelantan. Dan kita dapat lihat daripada lahirnya manuskrip yang banyak dan tulisan Jawi, berbahasa Arab sebahagiannya. Kemudian daripada situ lahir ulama-ulama di sekitarnya yang saya sebut awal tadi, di mana lahirnya Syekh Abdul Malik Sungai Pinang, lahirnya Tok Seleho pada generasi selepas dia, dan di seberang sana di Pulau Pisang, di atas Banggul, atas Paluh, Tok Semian, Jalan Merbau, Gajah Mati, Medan Tua Padang, Kampung Sirih, yang kita boleh lihat sepanjang Sungai Kelantan itu di sebelah sana, bermula daripada 1850 sehingga 1900. Kawasan itu telah menjadi sebuah kalau kita kata dalam bahasa yang lebih ni, kampus perpondokan yang sangat besar, yang kemudian melahirkan ulama-ulama yang begitu ramai, yang karismatik, yang telah memainkan peran besar dalam dakwah, pengembangan Islam, ilmu. Akhirnya orang kenal Kelantan itu sebagai Serami Mekah. Wallahu a'lam. Masjid Kampung Laut sebagai sebuah tempat ibadat, tempat pertemuan dan tempat pengembangan dakwah dan ilmu di Kelantan, sebenarnya telah menjadi tumpuan beberapa ulama yang terkemuka di Kelantan yang mengambil, kalau kita katakan, keberkatan masjid ini menjadi tempat mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada struktur Masjid Kampung Laut ini, pada kubah atas itu, di tingkat atas, ia sebenarnya ada satu ruang yang boleh memuatkan 2 ke 3 orang, yang selalunya digunakan oleh setengah-setengah ulama sebagai tempat bersuluk ataupun tempat mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ulama yang terkenal yang sering bersuluk di sini ialah Tok Kenali, di mana Tok Kenali sejak beliau balik ke Kelantan pada sekitar 1910 sehingga beliau meninggal dunia pada 1933, beliau bersuluk secara tetap di Masjid Kampung Laut ini setiap malam Jumaat. Setiap malam Jumaat Tok Kenali akan datang ke Kampung Laut dan bersuluk di tingkat atas itu, untuk dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara fungsi-fungsi yang dimainkan oleh Masjid Kampung Laut, bukan sekadar untuk beribadat biasa, tempat menuntut ilmu, tempat mengembangkan dakwah, bahkan digunakan oleh sebahagian daripada ulama untuk menjadikan dia tempat mendekatkan diri pada Allah Taala dalam suasana yang serius. Jadi sebab itulah kita kenali di kawasan sekitar ini lahir ulama-ulama tasawuf ataupun ahli-ahli ibadat yang begitu abid kepada Allah Ta'ala. Yang terkenal termasuk di kawasan ini ialah Tok Seleho. Dan Tok Seleho itu pada zaman beliau telah cuba membina pusat bersuluk itu yang terkenal itu kubur. Dia ada satu ruang seperti kubur tempat dia bersuluk.
dan Selehor dengan kampung laut ni kita kira kampung sebelah-sebelah kan. Jadi itu menunjukkan ada satu pengaruh bahawa selain daripada ibadat-ibadat biasa, ulama-ulama dalam mereka meningkatkan nilai tasawuf dirinya, kesufian dirinya, dia memerlukan tempat-tempat bersuluk seperti itu. Walaupun mungkin kita orang awam tidak berbuat demikian, tapi ialah satu aspek yang sangat penting bagi ulama-ulama yang serius dalam hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Salah satu elemen yang penting dalam perkembangan tamadun Islam dan juga sejarah kampung laut ini ialah kita dapat lihat pada seni bina yang ada di sekitar kawasan ini. Selain daripada masjid kampung laut, ada satu kawasan penempatan pembesar-pembesar yang terletak satu jarak lebih kurang 100 meter daripada masjid kampung laut, iaitu kita kenal sebagai rumah panjang, iaitu rumah yang menjadi penginapan keluarga Datuk Cik Kop, seorang wazir dalam kerajaan kampung laut ini. Dan sebagai kita lihat di dinding rumah tinggalan beliau ini tercatat satu ayat Al-Quran yang menyebut Nasrun minallah wa fathun qarib, iaitu ayat surah As-Saff ayat yang ke-13 yang memberi maksud bahawa pertolongan daripada Allah dan juga pembukaan atau kemenangan yang dekat. Ini berdasarkan catatan pada khat yang ditulis di sini, mencatatkan tahunnya ialah sanah 1312, itu tahun 1312 Hijriah bersamaan dengan tahun 1895 Masihi. Ini menunjukkan bahawa di Kelantan ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai hiasan-hiasan. Artinya kebudayaan baru telah berlaku dalam masyarakat, bukan hanya seni bina rumah sebagai kita tergambar pada masjid kampung laut, tetapi juga pada seni bina tempat tinggal, rumah-rumah, dan mereka meletakkan satu pergantungan yang besar, meletakkan satu pengharapan untuk mendapat pertolongan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, dalam sejarah Kelantan, perkataan Nasrun minallah wa fathun qarib ini juga pernah digunakan untuk dijadikan ayat yang tulis pada bendera Kelantan. Bendera Kelantan, satu ketika sebelum bendera yang ada sekarang ini, dalam tahun 30-an, pernah ada satu bendera Kelantan yang berupa seekor harimau, dan ditulis pada harimau itu Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu a'lam. Di belakang kita ni adalah tapak kepada Masjid Kampung Laut yang asalnya di mana masjid itu dibina. Dan hari ini kita menyaksikan kembalinya Masjid Kampung Laut yang dipindahkan dahulunya ke Nilampuri berdekatan dengan Kias. Dan hari ini kita melihat bagaimana ianya dibina semula di belakang ini untuk diletakkan di tempatnya yang asal dan memberikan satu signifikan dalam konteks sejarah, di mana masjid yang dipindahkan ke Nilampuri dahulu mungkin dipindahkan di atas tujuan pendidikan, untuk memperlihatkan bahawa institusi masjid dalam konteks pendidikan dan dekat dengan pelajar-pelajar untuk memahami sebagai satu institusi pendidikan. Kini dikembalikan pula ke tapaknya yang asal, di mana ia memberikan satu signifikan ataupun kepentingan baru, khususnya dalam konteks sejarah, di mana dalam konteks sejarah ini dipulangkan semula di tempatnya yang asal, dan berdekatan dengan tempat yang asal itu kita akan melihat surrounding ataupun di sekitar Masjid Kampung Laut itu rumah-rumah yang masih lagi sebahagiannya perlu dipelihara untuk mengekalkan warisan sejarah yang ada, khususnya dalam konteks pengaruh Islam yang mempengaruhi rumah-rumah orang-orang Melayu di sekitar Kampung Laut. Dan juga kalau kita lihat bagaimana di tempat yang asal inilah, di kawasan inilah dijumpai mata wang shilling dinar yang menjadi satu hujah kepada Dr. Wan Azmi, pernah memegang dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan, di mana melalui dinar ini yang memperlihatkan bahawa di situ wujudnya kerajaan Islam di Kelantan yang berjaya tegak sebagai sebuah kerajaan, di mana ini merupakan satu perkara yang sangat signifikan. Dan kalau bangunan ini berjaya dibina dan di situ ada menjadi satu spot kepada pelancong-pelancong akan datang dan melawat sendiri. Tapak warisan yang pada pandangan saya dalam konteks dakwah kita boleh mengembalikan semula
konsep dakwah, latar belakang dakwah, perspektif dakwah kepada tempatnya yang asal. Kalau kita melihat dalam perspektif Al-Quran, Al-Quran menyebut ada yang secara umum, ada yang secara khusus berkaitan dengan tempat-tempat. Kalau kita tengok dalam konteks kenabian, Nabi itu disebut, dan intipati perjuangan Rasulullah ataupun perjuangan Nabi-Nabi dalam Al-Quran itu disebut sama ada secara khusus ataupun secara umum, dan dia juga dinyatakan tempat-tempat ataupun lokasi sejarah mereka berada, sama ada Ushabul Kahfi ke di perjuangan Nabi Musa dengan Firaun ke, dan ini boleh didapati, kita boleh dapati hanya kalau kita tengok dalam konteks Malaysia ni pada tahun 1900 tak silap saya, apabila TV3 buat menyiarkan jejak Rasul, dan pada ketika itulah kalau kita lihat bahawa orang-orang di sini secara jelas melihat tapak-tapak sejarah ataupun cerita-cerita sejarah yang disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi-Nabi itu wujud sebenarnya. Memanglah kalau kita lihat dahulu mereka mempercayai sebagai satu akidah atau iman mereka kepada Al-Quran, tetapi untuk melihat secara nyata apa yang berlaku dalam sejarah Nabi-Nabi itu, mereka boleh melihat kubur para Nabi, dan hari ini kita boleh explore tempat-tempat sejarah ataupun lokasi-lokasi sejarah itu secara nyata. Dan ini merupakan satu usaha kerajaan negeri yang sangat baik untuk menjelaskan bahawa kita tidak putus daripada sejarah masa silam yang boleh memberikan gerak dakwah itu kepada masa depan yang sangat cemerlang. Dan berdasarkan kepada itu, saya rasa dan saya yakin bahawa kajian-kajian mampu digerakkan untuk explore dengan lebih lanjut kegemilangan dakwah yang ada di Kelantan yang terkenal dengan julukannya Serambi Mekah, mempunyai masa lepas yang sangat gemilang, dan bukan hanya masa kegemilangan di zaman Islam, tetapi juga sejarah-sejarah yang melibatkan kerajaan Buddha yang pernah bertapak di sini di kawasan Kelantan ini, dan pada masa yang akan datang ia akan mengembangkan khazanah, khususnya khazanah Islam dan khazanah dakwah di negara kita. Sekian. Terima kasih. Macam mana boleh? Tak sempat nak buat apa dah tu. Ambil gambar? Terima kasih. Record. Saya Masa saya kecil-kecil dulu, saya duk pergi benih-benih, gilah kat kolah masjid kapal laut tu. Kolah masjid kapal laut ni ada duk dalam sungai. Tak tahulah luar ni ada lagi ke duk. Masa saya kecil-kecil dulu ada. Saya duk main macam kat kolah tu. Sapa-sapa situ kita terjun. Kita benih-benih, kita duduk atas tu kita terjun pula. Kita mari pula ala ke tepi. Tu. Masjid tu besar, tinggi, tapi mokcik ni kita ada lah. Orang kata boleh masuk gajah, tak ada. Mokcik mari duduk sini tu, masjid tu tinggi je, tinggi sikit. Tapi sebelah dia tu ada lah kedai malam kalau puasa orang jual colik. Ramai sudah tu kedai pagi ni, macam-macam lah ikan ke apa. Ni kalian ni, orang jemurai Magalit ni, mai butuh sini, buat naik ikan sini. Usaha ramai-ramai ada kepala ni makan sini. Tegak. Dah pergi masjid ni kan jadi tak ada lama pakat lah orang sini rendu. Tapi boleh lah buat masjid baru. Tapi tak sama lah kalau ada sini pula. Pakali yuk ramai orang sini pula. Tapi tak imi pun mari hari ambil gambar tu. Mula ambil semaya koloh ramai-ramai orang nak semaya. Kok tinus beluh, kok jatuh sebeluh. Dua butir koloh dia buat. Tapi kalau orang yatim dia, orang sininya kalau orang tinun. Pasal dia ni. Lepas tu gak, ramai-ramai dah tak ada enggak, jadi berasa susah lah sikit orang kepala lautnya. Moga mandi sungai ni boleh kalau orang kecil-kecil, boleh pakai jiru situ balik. Moga tak ada, mula pahit-pahit ni. Nak gali telaga, payah. Lon just tak ada masjid tu orang pakai gali telaga. Kalau orang anak-anak ngamas seperti kita ni kan tak boleh gelak-gelak nak ambil semaya payah tu gali telaga.
Terawih orang muda-muda, anak jantan kita mati tu dia beri dah tidur situ. Pagi-pagi dia pergi weling tu balik lagi. Jenuh lah sama. Kita nak kerja ni. Kubur ni besar, banyak, sedapnya tengok. Orang mana-mana tak mari tengok kubur. Mari berlaku hak ambil gambar, hak budak you. Ambil gambar kubur mula comel, tidak bonok sepono ni, tak tahu gambar satu. Dia ni jadi kedai kopi. Dapat kubur dah tu sekerak tu. Sekerak kedai kopi dia tu. Ya, kubur situ. Lepas tu gak, orang yang ramai masjid. Mungkin tak ada ke masjid lain. Sini je marinya. Masjid ke pelaut. Lepas tu gak ada masjid ni jadi bagi dah lah. Ni pun tak tahulah kalau buat balik. Lagu mana cara.